Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkaitan dengan persamaan kitab persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Ini sebagai peringatan untuk sekian kalinya bahawa pengajian ini sebenarnya walaupun tajuknya nampak khusus kepada persamaan Syiah dengan Yahudi, tetapi kita akan dapat banyak maklumat tentang contoh-contoh ajaran salah. Sebab bila kita bicara tentang Syiah dikaitkan dengan Yahudi, Syiah itu sendiri dia lebih lagi daripada Yahudi. Sebab apa? Sebab mengikut kajian ulama dan dalam buku-buku yang saya baca lah, ajaran Syiah ini pelik lah. Boleh dikatakan mana-mana ajaran salah mesti ada ajaran itu dalam Syiah. Sebab tu Syekh Nadwi rahimahullah dia kata Syiah ni seperti tong sampah lah, tempat dilonggokkan sampah itu, tempat dilonggokkan ajaran salah itu. Dengan kalau batiniah memanglah sebati dengan Syiah tu. Teruk semua. Bahkan banyak kalau kita perhatikan amalan-amalan yang menjadi pertikaian di tempat kita, semua tu ada dalam Syiah. Dengan maulidnya, dengan apa ni kita kata acara khusus selepas kematian, apa lagi kita kata, berkenaan dengan tunggu kubur tu sendiri. Kalau kita tengok memang ada, walaupun mungkin ada sedikit perbezaan, tapi asas itu ada. Tu pelik tu. Sebab tu orang yang baca tentang Syiah ni hak kita tengok dalam beberapa bulan sebelum percaya kepada bintang, zodiak dan sebagainya, nombor. Itu memang ada kitab khusus. Kalau kita baca tentang Syiah ni, berkenaan dengan ahli naubah yang jaga kawasan, rijalul ghaib dan sebagainya, semua tu memang sangat banyak dalam ajaran Syiah. Dan insya-Allah dalam kitab ni kita akan dapat banyak maklumat. Kita boleh agak. Setengah-setengah kita boleh agak. Oh, daripada sini asal ni ajaran ini. Jadi sebagai sambungan pada malam ini, kita nak bincang tentang ashhuru firaqil yahud. Mana firqah Yahud ini yang masyhur. Jadi firqah Yahudi ni banyak, seperti mana disebut oleh ahli sejarawan. Mereka mengatakan Yahudi ini berpecah pada 70 kumpulan sebenarnya. Dan ada lagi pecah-pecahan lain. Cuma di sini kita nak bincangnya beberapa pecahan saja, iaitu sekitar 6 pecahan yang besar lah. Sebab kalau nak bincang semua tu dalam kitab khusus tentang Yahudi lah. Yang mana kumpulan yang pertama yang kita bincang pada sesi sebelum ini adalah kelompok Samiriyun. Ini Syiah paling ekstrim. Yang mana kebanyakan Yahudi yang tergolong di dalam kelompok Samiriyun ini puak-puak Asyur itu. Yang mana dia ni berada di Palestin lah, di bahagian utara Palestin. Baik, tak apalah. Itu kita telah bincang sebelum ini. Kelompok yang kedua yang dianggap besar juga iaitu puak-puak As-Saduqiyun. Puak-puak Saduqiyun. Ini kumpulan yang kedua. Mereka dinisbahkan kepada seorang kahin. Kahin ni maknanya kita kata bomoh lah. Mana kumpulan Saduqiyun, Yahudi Saduqiyun ini, Saduq ini nama kepada seorang bomoh besar lah di zaman Sulaiman. Tak tahulah betul ke tidak, mungkin tidak ada riwayat tu. Cuma dalam fakta sejarah begitulah disebutnya. Dalam fakta sejarah begitu disebut. Yunsabuna ila Saduq al-kahin al-a'zam fi ahdi Sulaiman.
Jadi kumpulan mereka ini, Saduqiyun ini, mereka dinisbahkan kepada seorang yang bernama Saduq. Siapa Saduq ini? Bomoh besar lah, ketua bomoh lah, di zaman Sulaiman. Ataupun, sebab tu saya kata, sebab dia tak ada riwayat. Ataupun, kumpulan ini dinisbahkan kepada seorang bomoh yang lain. Yang hidup di kurung ketiga sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Setengah ulama kata namanya Saduq juga. Cumanya khilaf di kalangan sejarawan, apakah kahin ini yang bernama Saduq ini hidup di zaman Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman, ataupun dia ni hidup pada kurung ketiga sebelum Masihi, yakni sebelum Nabi Isa dibangkitkan menjadi Nabi itu. Baik, itu. Semua ni ada rujukan lah, rujukan. Bagusnya kitab-kitab ni, sebab tu kitab ni kita, kalau kita nak tengok kitab, kena pastikan kitab tu dia ada sumber. Misalnya ni boleh rujuk ni, semua ni ada ni dalam bentuk PDF ni. Misalnya rujukan mana? Dr. Ahmad Shalabi. Tajuk kitab tu ni ada dengan saya buku ni, Al-Yahudiyah. Dia bincang khusus tentang Yahudi. Ni detail lah. Kalau kita baca kitab dia ni, kita tidak bincang tentang Syiah lah. Bincang tentang Yahudi itu sendiri. Dia petik daripada kitab ni Ahmad Shalabi, Dr. Ahmad Shalabi. Baik. Jadi pokok Saduqiyun antara akidah mereka, ni teruklah, mereka menganggap Uzair itu anak lelaki Allah. Ni salah satu akidah syirik di kalangan Yahudi Saduqiyun. Mereka menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Mereka tidak percaya kepada hari bangkit. Selepas alam barzah ini ada hari bangkit yang kita sebut sebagai hari akhirat. Mereka tak percaya. Mereka tak percaya. Mereka juga menafikan ada berlaku proses hisab di mahkamah Allah. Begitu juga mereka tidak percaya pada syurga dan neraka. Mereka berkeyakinan atas nama akidah mereka bahawasanya seksaan terhadap penderhaka, yakni orang yang melanggar perintah Allah, dan isu yang berkait dengan diberi ganjaran pahala kepada orang yang melakukan kebaikan, semua itu dia berlaku dalam kehidupan nyata ini. Dia panggil alam musyahadah. Berlaku dalam kehidupan kita ni. Ini sama seperti pokok liberal. Kalau pokok liberal pun begitu juga. Dia anggap bahawa seseorang yang dapat nikmat, itulah makna syurga. Dan bila Allah uji dia, dia sakit, sesuatu yang kita sebut sebagai malapetaka, musibah. Semua tu di dunia. Gambaran di dunia sebenarnya. Tu. Dia kata begitu. Jadi tak wujud ni syurga neraka. Ini suatu gambaran, kalau syurga ni suatu gambaran nikmat, kesenangan seseorang semasa hidup di muka dunia. Begitu juga neraka ni suatu gambaran terhadap orang yang hidup di dunia tapi dia mendapat musibah, seksaan dan sebagainya. Sebenarnya banyak ajaran salah yang berfaham begini. Bagi saya mudahnya sebenarnya dia pun takut juga, mungkin dia tahu dah dia salah. Jadi baik dia nafi awal-awal lagi ada neraka tu. Sekurang-kurang pengikut dia ni tidaklah terlalu takut, terlalu menggelabah. Boleh jadikan itu sebab tidak ada dalil pun. Tidak ada dalil. Cuma ini kita kata macam mana boleh menjadi akidah sedangkan tidak ada dalil. Inilah yang kita panggil ajaran salah ni. Ajaran salah mana ada dalil? Tak ada dalil. Kadang-kadang yang dia katakan dalil itu tidak mencapai pun taraf dalil. Dalil ni dia ada takrif dia. Itu masih dalam kita kata anggapan, andaian, perasaan, aqawil, kata-kata yang diambil daripada orang yang dulu sekadar itu sahaja. Dan kita kena ingat bahawa Yahudi ini terkenal satu bangsa yang kuat takwil. Dia takwil, dia guna akal. Sebab itulah pokok dia ni ada kelompok yang sebiji seperti Mu'tazilah. Selepas ni kita akan bincanglah secara ringkas. Jadi golongan Saduqiyun, mereka juga mengingkari ta'alim asy-Syafawiyah, yakni at-Talmud. Mereka juga menolak. Ni golongan Yahudi Saduqiyun, mereka tolak ajaran-ajaran yang terdapat dalam Talmud. Talmud ni apa dia Talmud ni? Ini salah satu daripada kitab Yahudi. Dia panggil Sifir Asfar Talmud.
yang membicarakan tentang hal Nabi Musa lah. Ni kalau kita tengok dalam internet lah, kalau nak mudah lah, kalau dalam kitab ni ada, Ahmad Syalabi pun dia ada sebut. Kalau dalam internet tu kita nak yang ringkas semua lengkap. Kalau dalam bahasa Melayu Indonesia ni, sebab dia buat kajian khusus, sebab di Indonesia ni setakat yang saya tahulah, kajian tentang agama ni memang sangat maju di di Indonesia. Maju tak maju ni, sehingga dalam sebuah rumah tak ada beberapa agama biasa, itu maju tu. Nah. Maju siapa begitu sekali. Kita kata itu tidak maju, itu bala bencana tu, malapetaka tu, tak apalah, kukuk mana pun dia berlaku kajian secara hebatlah di Indonesia. Baik. Dia sebut di situ. Jadi dia tak percaya pada Talmud ni. Talmud ni sebenarnya kalau kita baca dalam kitab maklumat lah daripada kajian ulama kita, Talmud ni dia salah satu daripada kitab Yahudi, dan Talmud ni kira-kiranya kitab paling sahih yang membicarakan tentang syariat Yahudi. Kalau bercakap tentang syariat sebagai sumber yang paling absah lah, yang paling sahih daripada asfar dia panggil sifir. Kitab-kitab suci dia, kalau dalam bab syariat, inilah rujukan utama, dia panggil Talmud. Sifir Talmud dia panggil. Cumanya hak ni Talmud yang diterima dalam bentuk syafawiyah, mulut ke mulut. Periwayatan secara mulut ke mulut begitu ya. Taurat pun dia tak terima. Taurat pun dia tak terima juga. Cuma di sini dibuat ta'liq. Mana golongan Saduqin dia tidak terima juga Talmud syafawiyah, yakni kitab salah satu kitab Yahudi yang utama yang diterima secara syafawi, secara mulut ke mulut ini. Begitu juga Taurat. Cuma Taurat yang dimaksudkan, yang ditolak oleh Saduqiyun ini, Taurat di sini bermaksud himpunan kitab-kitab perjanjian lama. Sebab dia Yahudi dia ada yang panggil Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Hadith. Perjanjian lama ni yang membicarakan tentang Nabi Musa. Dia tak bincang tentang Nabi Isa dalam kitab perjanjian lama. Dan saya sempat rujuk tadi, sebab kalau dalam kitab ni dia bincang panjang lah, kitab rujukan dia ni kita nak tengok yang ringkas. Kalau dalam ringkas pun kat 7 muka surat juga dia bincang tu, ringkas-ringkas pun. Dia buat senara isi kandungan dia punya kitab perjanjian lama. Tapi dia membicarakan tentang Nabi Isa dengan Nabi Musa. Dia membicarakan tentang Nabi Musa dan dia berkaitan dengan Nabi Musa. Dia tak bincang tentang Nabi Isa. Itu dia perjanjian lama. Dia talak. Itu yang dimaksudkan di sini. Maknanya kitab-kitab perjanjian lama. Adapun kitab-kitab Nabi Musa yang 5 tu, sini saya ada senaraikan. Sebab kita pun tak guna buat kuliah ni. Dia tak ingat walaupun baca, kena senaraikan. Misalnya di sini. Sifir Khamsah tu Takwin, Khuruj, Al-Lawiyin, Al-Adad, At-Tathniyah. Itu dalam bahasa Arab lah. Disebut gitu. Kalau dalam bahasa Inggeris tu dia ada nama lain. Tapi sama saja. Bukan termasuk yang itu. Bahkan Sifir Musa hak 5 tu semua Yahudi terima. Jadi nak tahu satu-satu tu dia ada khusus pula. Maklumat secara detail. Sebenarnya bagus juga kita tahu ni sebab apa. Sebab kalau mengikut Syah Waliullah Ad-Dihlawi, kita kena ingat, ajaran-ajaran salah yang disebut dalam Quran ni, sebenarnya bukan Allah nak cerita, tapi Allah nak supaya kita kaji. Kalau dalam kaedah bahasa, dia panggil khabariyah, lafzan, insya'iyah makna. Secara lafaznya, bentuk cerita, itu cerita. Tapi yang Allah nak kita buat kajian lah. Kena tahu dengan detail tentang Yahudi. Sebelum tu Bani Israel, kenapa tukar jadi Yahudi pula? Apa sebab? Jadi kenapa asalnya bangsa terhormat kemudian paling dilaknat oleh Allah? Sehingga Allah murka, sehingga dia tak ada penempatan, tak ada negeri. Selama mana dia tidak ada negara ni, pokok Israel ni. Pergi ke Rusia, atas seluruh dunia pergi. Seolah-olah begitulah. Tahu bila baru ada Israel ni? Kecil saja kalau kita tengok dalam peta tu. Tetapi mereka dapat sokongan besar. Sebab Yahudi ni seperti mana yang saya sebut dalam muqaddimah dulu, semasa dia berada di Madinah pun dia menguasai ekonomi. Dia satu bangsa yang hebat sebenarnya. Pokok dia ni. Walaupun kecil pun dia kuasai negara-negara besar dari segi ekonomi. Dia duduk di negara lain tapi dia kontrol. Dia kontrol negara tu.
Itu kehebatan dia. Bangsa dia tu. Sebab tu dia berbangga. Dia berbangga. Tu. Jadi kita kena, itulah maksud sebenarnya. Sebab tu Syah Waliullah dia kata kena kaji. Sebab apa? Dia ajar salah sampai kiamat ni sama je hakikatnya. Asas dia tu, basic dia tu. Cuma ada sikit perbezaan atas dasar, orang panggil inovasi, variasi, kita kata tak. Kreativiti dia punya ketua-ketua, dia ubah sikit, barulah dia boleh letak nama dia. Baru dia letak label dia. Hak ni, Tarikat Naqsyabandiyah, Haqqaniyah, Syekh Nazim. Sikit ya perbezaan. Asasnya, semua percaya pada Nur Muhammad tu. Tak ada khilaf di kalangan popok dia. Semua, popok tarikat dan sebagainya. Situ, sebab tu ulama kata itu masalah paling besar tu. Nur Muhammad itu. Sebab Nur Muhammad ni dia lebih merujuk kepada watak suci dalam ajaran itu. Bukan main-main tu. Waktu ya timbul ahli naub, macam-macam timbul tu. Penjaga kawasan dia mari dia panggil watak suci. Watak suci. Baik. Jadi kita kena ingat misalnya ajar syirik, apa dia ajar syirik? Kena kaji. Enggak, dia boleh berubah-ubah tu mengikut keadaan. Cuma nak faham asas dia tu. Enggak boleh kita munafik. Munafik. Baik, seterusnya. Bahkan golongan Saduqiyun, selain daripada mereka bukan sekadar tidak percaya kepada Talmud dan Taurat, bahkan mereka tidak anggap itu sebagai kitab suci pun. Dia tidak anggap itu kitab biasa saja bagi dia. Mereka juga menafikan kewujudan malaikat. Ni. Kita akan bincang, semua ni kita akan bincang akan datang bagaimana Syiah tanggapan Syiah terhadap malaikat. Ajaran salah tempat kita pun ada. Kalau di Indonesia tu malaikat dia buat macam kawan dia. Jibril, turun mari. Ada urusan ni. Dia panggil begitu je. Allah tolong semua. Sebab tu kita kata ajaran salah ni pelik. Dia panggil begitu. Jibril, turun. Begitu cara dia. Kita tengok pun terkejut. Tapi ada juga pengikut. Betul lah orang Arab kata kullu saqit laqit. Setiap yang jatuh ni ada orang ambil. Kita tak mahu ada orang ambil. Mana ada lagi orang lebih gong pada kita. Tu kalau bahasa Kelantan, faham tak tahu lah tu. Gong ni tolol lah, jenis tak boleh guna akal. Tak boleh guna akal tu. Banyaklah kalau nak cerita lah banyak. Sebab ialah zaman kita ni zaman internet. Maklumat tu sehari dua timur masalah mari kononnya cucu Sayyidina Hasan mari dah. Rupanya di tempat dia ni masa ajaran salah terkena ulama tolak mari tempat kita. Sebab dia mari tempat kita, dia pakai serban besar, jubah, janggut banyak. Keturunan, bila dia kata keturunan Sayyidina Husain, keturunan Rasulullah lah. Sayyidina Hasan. Orang kita siapa tu program 6 program. Tapi adalah pula sahabat-sahabat kita pada luar negara, dia kata orang ni di negara dia ulama sudah tahzir. Ulama sudah beri peringatan. Bila buat kajian penipu hangit. Itulah orang kita ni masalah. Orang kita ni masalah. Sebab tu saya ni dalam pengajian ni kita akan tekan, kita akan jumpa bab dia akan datang. Tak tahu bila lah, saya pun tak ingat muka surat berapa. Dia salah satu modus operandi puak-puak sesat ni, dia cuba menisbahkan diri dia kepada Rasulullah. Tu salah satu. Kalau orang Islam yang sebenar, bagi dia tak penting sangat tu. Bahkan dia takut nak kata dia keturunan Rasulullah. Takut jadi fitnah atas diri dia. Sepatutnya seseorang ni kalau dia nak dakwa dia keturunan Rasulullah, dia lah orang paling hebat mengikut sunnah. Mana dengar kita lihat dia, kita boleh tahu sunnah Nabi. Ni tidak hak mari-mari hak mengaku keluarga Rasulullah tu. Tak ada gamuk. Kelata kata tu. Kita kelih dah. Jak siapa dia kalau tu menipu selalu dah. Ingat saya sebut itu tokak nak tahu anak lelaki ke perempuan apa tak akan datang jadi tu. Dia kira tu. Hak sambut dia tu ustaz. Bini dia duduk dengan dia kan. Dia bawa bini dia. Enggak tahu Syekh ni letak tokak. Dia kata nak tahu, dia kata cuba Syekh sebut anak saya ni lelaki ke perempuan. Macam teka gitu dia buat. Teka-teki. Dia letak tongkat orang kata anak lelaki. Akhir datang dia jadi hafiz Al-Quran. Budak tu dalam perut lagi. Sepatutnya kalau kita ni mendapat pendidikan yang betul, fikrah tu sebuah fikrah sahabat dah. Dia pakai tolak gitu. Ni tanda ajaran salah.
meramal perkara gaib ni dia bukan da'bus salihin, bukan cara orang soleh. Bahaya dia. Banyaklah kita akan jumpa juga ni. Berkenaan dengan Mahdi Muntazar, Imam Mahdi pun ada juga kita bincang. Hak jenis pasal dakwa Imam Mahdi untuk kelompok dia semua ajaran salah. Dengan arkamnya, dengan syiahnya, teruk semua saya. Sebab tu bagus, sebab tu saya bukan mahir, saya sebut awal, saya bukan mahir tentang Yahudi. Cuma dengan kita baca kitab ni, pertama sekali kita dapat maklumat persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Rupanya Syiah ni sebab dia gini. Sebab Yahudi ni masyhur, semua orang tahu. Jadi kalau dia guna nama Yahudi, siapa dia akan terima ajaran dia. Dia kena ubah, kena tukar. Sebab tu dia letak atas nama keluarga Rasulullah. Tu keluarga Rasulullah. Padahal ajaran sama. Itulah tujuan dia punya Syekh Abdullah Al-Jumaili. Jangan tertipu dengan nama tu. Dia kata baca habis kitab Yahudi yang kita Syiah. Terkejut tengok dalam mukaddimah dia sebut. Rupanya daripada Yahudi ni Syiah ni. Enggak kita bila kita baca tentang Yahudi, tentang Syiah, banyak tempat kita ni ada persamaan. Banyak hadirat. Tak apalah, ke data saya akan sebut. Kalau tak mati habis kitab ni kita baca. Baik, seterusnya. Mereka juga tidak percaya kepada syaitan. Dia tak percaya juga. Mereka juga tidak percaya kepada qada dan takdir. Mereka percaya kepada kebebasan memilih tanpa ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh pilih secara bebas. Allah tak boleh sekat. Itu kan. Bihurriyatil ikhtiyar. Bebas memilih. Maknanya fahaman ni besar ni. Ini satu fahaman nak mengajak supaya kita meleraikan ikatan diri kita dengan syariat. Tu liberal lah sekarang ni. Fahaman liberal. Liberal ni Mu'tazilah moden lah kita kata. Misalnya saya dengar kalau dalam internet tu saya tengok pandangan bodoh. Dia orang Islam kita ni. Orang Islam orang cerdik, bukan orang bodoh. Orang cerdik kena ajaran salah jenis-jenis bodoh-bodoh gitu ya. Ajaran minum air suci hak tu kena lah kapung. Hak jenis liberal ni dia target orang cerdik. Sebab tu ulama senaraikan jenis fahaman begini dia panggil ghazul fikri, serangan pemikiran. Dia sebut sebagai serangan pemikiran. Sebab yang kena ni orang intelek. Puak-puak peguam mengamal. Baik. Dan mereka juga berpendapat bahawa semua perbuatan manusia ni adalah makhluk kepada manusia. Maknanya manusia ni adalah khalik kepada perbuatan dia. Ni memang bercanggah secara total dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Ajaran Nabi. Sedangkan ajaran Ahlussunnah, setiap perbuatan kita ni sebenarnya hakikatnya daripada Allah. Saya boleh angkat tangan, betul saya buat. Tapi hakikatnya Allah tu dari sudut Allah beri keupayaan kepada kita. Allah beri pemilihan, ada akal kita boleh nak akak, nak letak, nak minum apa, nak makan apa. Tapi bila Allah tarik, nak angkat tangan pun tak boleh. Itu dalil. Dah kalau kamu boleh buat sendiri keupayaan mengangkat tangan, angkatlah. Tapi sekali-sekala. Bukan semua ada berlaku, tapi ramai juga. Duduk tengah mengajar, misalnya dalam tengah mengajar, tiba-tiba jadi tak boleh angkat tangan. Tak boleh angkat tangan. Lumpuh. Dalam keadaan tiba-tiba. Nak buat macam. Maknanya bukan perbuatan kita tak angkat. Cuma kita ni Allah beri kuasa dengan izin dia. Akhir datang kita akan bincang bab takdir. Sebab Yahudi dia tak terima takdir. Bila sebut takdir ni dua kalimah besar perlu kita faham. Izin dengan redha. Dia tak sama. Allah izin seorang itu mencuri. Sebab tu dia boleh mencuri. Tapi Allah tak redha. Dan Allah sebut awal lagi, siapa dia mencuri akan hukum. Begini hukumnya. Dan manusia boleh faham. Maklumat tu sampai. Dan dia boleh pilih untuk tidak mencuri. Tapi dia tak buat juga. Barulah dihukum dia. Itu kita akan bincang dengan detail lah. Bila sampai bab dia. Sebab Syiah pun talak takdir. Sebab tu Syiah ni tak ada dalam al-iman bil qadri khairi wa syarih tu tak ada dalam rukun iman Syiah. Sama dengan Yahudi. Bahkan Yahudi ni sangat bermusuh dengan Jibril sendiri. Pun Syiah juga. Dia kata Jibril ni macam mana boleh tersalah. Sepatut wahyu tu Iqra sampai pada Sayyidina Ali. Macam mana tersilap poskut tu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab dia tu. Kita kata, walah kalau kita guna bahasa kasar, bodohnya. Sayyidina Ali umur berapa masa tu? Masa Nabi terima wahyu. Masa Nabi terima wahyu, Sayyidina Ali ni dia melompat di atas katil Nabi lagi waktu tu.
Maknanya dia kecil pada waktu itu. Tak mungkin, tidak munasabah lah. Baik, seterusnya. Mereka juga mengingkari kewujudan Imam Mahdi Al-Muntazar. Dan mereka tak tunggu pun. Tak ada dalam istilah agama mereka, paham mereka adanya ni Imam Mahdi ni. Tak ada. Maksud tak ada ni kita akan bincang akan datang lah. Bukan kata tak ada, tak ada. Cumanya Mahdi tu dalam konteks dia lah. Tidak seperti yang Nabi ajar. Sebab Syiah ada. Imam Mahdi ni ada Syiah. Tapi Syiah dia tu imam yang ke-12 dia tu lah. Yang bersembunyi dalam gua di Sardab di Iraq tu. Pada tahun 205 Hijrah. Masuk sembunyi, tak keluar-keluar sampai hari ni. Sebab itulah pokok Syiah dia nak sangat kita percaya nak Khadir tu hidup. Sebab kalau kita terima tu, kita akan jatuh dari perangkat dia. Kalau kamu ada Khadir, manusia yang tak tahu mati bila, nah, sampai hari ni tak mati lagi, kami ada Imam Mahdi Al-Muntazar, anak Hasan Al-Askari tu. Dia ada sama. Jadi, kita nak talak tu susah lah. Sedangkan Imam Bukhari jelas sebut, mati dah Khadir. Penting ada bagi pokok tarikat Khadir ni. Khadir ni lah penyambung sanak tarikat. Oh, bahaya. Rosak hati-hati. Bunyi khabar tu. Itulah. Saya pun sedih ke. Negeri Sami Mekah tak pergi Khadir. Tapi pergi ke Gunung Jerai. Tu yang kita rasa kecil hati tu. Berasa juga kita. Karuk hati-hati lah. Dalam Quran, kalau nak bincang dari sudut riwayat ada. Tak boleh. Yalah. Kita tidak nafikan ada ulama kata masih hidup. Kena ingat biarlah saya nak sebut dah. Kita kena ingat ulama-ulama kita yang tersahur yang kata Khadir hidup pun sekadar kata hidup ya. Tapi penting bagi pokok ajaran salah nak menyabitkan hidup kerana dia nak sabit ajaran dia. Dia beza tu. Pentingnya orang ajaran salah nak kata Khadir ni sebab apa? Sebab Khadir inilah yang modal yang mereka keguna untuk menyatakan setiap kenyataan-kenyataan mereka itu, walaupun tak ada dalam kitab, bersambung sanad dengan Rasulullah. Siapa penyambungnya? Khadir itulah. Tu perawi dia. Perawi dia alam maya. Karuk. Hati-hati. Itu tarekat Naqsyabandi tu gitu. Tarekat ni salah satu yang menjadi penyambungnya adalah Khadir. Itu tujuan dia. Baik, kita akan bincangkan data. Baik, seterusnya. Golongan Saduqiyun juga, mereka tidak cenderung, tidak minat lah. Ajaran mereka tu dia tidak tekan dan mereka tidak terlibat dalam gerakan revolusi. Mana gerakan nak memerintah, nak ambil, nak menjawab jawatan politik, nak menguasai negara, tidak. Ni pokok Saduqiyun. Tapi Yahudi lain tidak begitu. Bahkan Yahudi sekarang ni target dia adalah menguasai dunia. Dia ni tidak. Pokok ni Saduqiyun tidak. Dia tidak minat pada harakat Ats-Tsauriyah. Mana gerakan politik kita kata pokok revolusi ni, dia tak minat tu. Bahkan dia talak sama sekali kegiatan secara kekerasan ini. Dia talak sama sekali. Tetapi dan dalam masa yang sama, bila dia talak perkara itu, dia terima pula sangat cenderung ajar dia kepada menghormati undang-undang yang ada dalam apa keadaan sekalipun. Kita tidak boleh lawan kerajaan. Kita kena terima undang-undang yang dibuat. Baik. Kenapa begitu? Selepas ni kita akan tengok kenapa dia ambil sikap begitu. Jadi pemahaman mereka itu, mereka tegakkan di atas selagi agama Yahudi dihormati. Maknanya sebuah kerajaan itu kita akan hormat, kita akan terima kalau dia bagi laluan kepada Yahudi untuk bergerak. Sebab Yahudi Saduqiyun ini, dia hanya penting kita kata nasihat, membentuk peribadi. Ada sudut itu. Makna politik tak ada dalam ajaran dia. Jadi selagi kerajaan benar, dia beroperasi dari segi dakwah cara dia lah. Dia tak akan ganggu politik negara. Bahkan dia tidak tashkil pun dia tidak tashkil pun dia punya penganut dia supaya terlibat dalam arena politik dah. Ni pokok Saduqiyun ini. Tetapi kena ingatlah, jangan sentuh Yahudi. Dia ada cara dia. Kalau sekat Yahudi, dia akan terima juga revolusi itu. Dia akan bangkitlah. Bahkan bagi mereka cukup dengan kerajaan yang ada.
Kekuasaan kerajaan ni ada. Selama mana mereka mengiktiraf Yahudi, mereka memberikan keistimewaan kepada orang-orang Yahudi. Sebab tu kalau kita tengok Yahudi ni popok ni lah faham begini, dia duduk di mana-mana pun dia tidak ganggu orang. Kadang-kadang pok dia benci kepada Zionis itu. Zionis itu Yahudi juga. Dia benci. Sebab tu ulama kata kita ni akan datang kita akan bincang juga lah. Yahudi tidak semesti Zionis. Zionis lain. Hak kata Freemason tu lain. Itu lain tu. Baik. Dan bagi mereka, kebijaksanaan itu adalah menerima kuasa semasa. Sekarang ini siapa yang berkuasa negara? Kita terima. Itulah al-hikmah, kebijaksanaan bagi mereka. Kenapa mereka menetapkan ajar begitu? Supaya tidak timbul perasaan untuk apa ni kita kata menjerumuhkan diri dalam lembah kebinasaan itu. Jadi kalau sekarang kita nasihat, sebab tu dia kalau dia bawa kitab, dia semaya, dia beri nasihat, hati kena jaga. Sekadar itu. Dalam bentuk wa'izah, mawa'iz, sekadar itu saja. Jangan sentuh politik. Ini saduqiyun. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, dia panggil al-farisiyun war-rabbaniyun. Kelompok yang ketiga, Yahudi, kelompok ketiga, dia al-farisiyun ataupun dikenali juga ar-rabbaniyun. Siapa mereka ini? Terlebih dahulu sebelum kita bincang tentang ajaran mereka secara ringkas, asal daripada mana Farisiyun ini? Yahudi Farisiyun. Zaman Nabi tak ada ni. Zaman Nabi tak wujud kelompok ni. Secara khusus lah atas nama-nama ni. Cuma yang adanya hak Rabban tu lah. Rabbaniyun tu ada. Ataupun Rabbaniyun. Baik, Farisiyun ni sebenarnya dari sudut bahasa Arab, dari sudut bahasa lah. Bukan bahasa Arab sebab ni bukan bahasa Arab pun ni. Bahasa Ibran ni. Hebrew ni. Bahasa Hebrew ni. Jadi Farisiyun ni dari segi bahasanya diambil daripada kalimah Ibraniyah. Biasanya nama pada seseorang yang bernama Farushim. Farushim. Tu bukan bahasa Arab. Bahasa Ibran. Farisiyun. Jangan kita Farisiyun ni orang Parsi. Farisiyun dia pada Farushim. Boleh tengok dalam internet lah. Dia ada buat senara, dia asal kalimah dalam bahasa Ibrani. Saya pun tak tahu dalam bahasa Ibrani. Cuma kita tengok, tak tahu apa pun. Bahasa lain. Kita tak belajar bahasa tu. Tapi Farushim. Dia letak dhabit. Dia punya baris itu. Baik, kalau kita terjemah dalam bahasa Arab, apa maksud? Al-mun'azilun ataupun munasyaqun, al-munasyaqun. Ni. Al-munasyaqun. Mun'azilun ni mana orang-orang yang mengasingkan diri daripada orang lain, yang agak terpencil lah. Itu makna di segi bahasa. Sebab tu inilah kelompok yang dikatakan Mu'tazilah dalam Yahudi ni, pokok Farisiyun ni. Sebab tu dia dikenali oleh musuh-musuh mereka sebagai al-mun'azilun ataupun al-munasyaqun. Munasyaqun ni mana orang yang sentiasa membangkang. Tak kena semua orang ni. Dia saja betul. Kritik saja mana. Ini pupuk munasyak. Ataupun munasyak ni boleh juga orang yang keluar daripada jemaah. Misalnya orang yang keluar daripada Ikhwanul Muslimin, kemudian dia kritik Ikhwanul Muslimin, maka dia tu orang panggil al-munasyaqun minal ikhwan. Al-munasyaqun minal ikhwan. Mereka ini tak ubahlah seperti Mu'tazilah lah kalau dalam orang dakwah Islam tak. Kalangan Mu'tazilah. Musuh-musuh mereka guna nama ni al-mun'azilun ataupun al-munasyaqun. Tapi mereka tak suka guna nama. Mereka lebih suka mereka ni disebut Farisiyun ataupun Rabbaniyun. Mereka tak suka tu mereka digelarkan dengan al-mun'azilun ataupun al-munasyaqun. Bahkan mereka menamakan diri mereka sendiri dengan al-ahbar, pendeta-pendeta. Pendeta Yahudi lah. Ataupun al-ukhuwah fillah, kita ni saudara seagama. Saudara kerana Allah. Ataupun Rabbaniyin, orang yang menisbahkan diri kepada Tuhan. Sembah Allah lah. Itu. Ini pokok Farisiyun dan Rabbaniyun. Baik. Rupanya firqah dia ni, firqah Farisiyun ataupun Ar-Rabbaniyun, firqah Yahudi, inilah firqah yang paling utama lah di antara firqah Yahudi. Dan paling banyak bilangan. Daripada dulu sampai sekarang. Cuma kita tak tahu. Pokok dia lah. Dan sekarang ni orang tak panggil nama ni. Orang tak guna nama Farisiyun Ar-Rabbani itu, ada lagi lah. Inilah kelompok Yahudi yang paling ramai. Dulu dan juga sekarang. Di sini dinyatakan beberapa contoh dari sudut akidah.
Kalau kita nak tengok perbezaan mereka ni daripada kelompok-kelompok Yahudi yang lain, dari sudut akidah, dua perkara. Dia sebut. Yang pertama, kelompok Farisiun, Yahudi Farisiun ni mereka mengiktiraf semua kitab-kitab perjanjian lama. Dia iktiraf. Hak tadi tak terima. Ni dia terima. Perjanjian lama. Hak cerita menyebut kata Nabi Isa berkenaan dengan Taurat tu lah. Berkenaan dengan Taurat tu lah. Hakikatnya Taurat lah. Tu. Baik. Mereka terima. Dan juga maklumat-maklumat secara lisan yang dinisbahkan kepada Nabi Musa. Dan juga sifir Talmud. Sifir Talmud tadilah. Sifir Talmud saya sebut tadi. Di sini saya buat sedikit nota ringkas saja ni. Ni kalau nak bincang khusus kena tengok dalam kitab Ahmad Syarabi lah, dia bincang panjang. Jadi sifir Talmud ni iaitu kitab yang mengikut keyakinan orang Yahudi sebagai sumber yang paling absah lah berkenaan dengan sistem perundangan Yahudi seperti yang saya sebut tadi lah. Ni dia panggil sifir Talmud. Bahkan inna fuqaha'ahum wa humul ladina yutlaqu alaihim ismur rabbaniyin. Bahkan ahli-ahli fiqh mereka, iaitu orang-orang yang disebut dengan nama rabbaniyin. Rupanya dalam ajaran dia ni sebab tu nama rabbaniyun. Mana ahli-ahli fiqh mereka yang mana rujukan utama sifir tadi, sifir Talmud tadi, mereka ni dipanggil rabbaniyin. Rabbaniyin ni fuqaha di kalangan popok dia. Dan mereka lah keluar humul ladina allafu asfarat Talmud. Mereka ni lah sebenarnya ahli fiqh dia ni lah sebenarnya yang susun kitab Talmud tu. Dia ubah kitab tu hadrat. Kalau kita baca dari sejarah, siapa dia mesyuarat berpuluh-puluh kali nak bincang macam mana nak buat ni. Dia tulis sifir Talmud itu. Tak apa akan datang kita akan bincang lah. Maklumat ni Dr. Yusuf Qaradawi almarhum ni sebut dalam kitab dia Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim. Dia sebut dalam muqaddimah tu bagaimana ni popok Kristian misalnya selepas Nabi Musa, Yahudi ni, bagaimana agamawan dia ni dengan sengaja, dengan niat mesyuarat nak rangka kitab itu. Dia tulis tu berdasarkan kepada nafsu dia. Dia nak yang macam mana? Yang menguntungkan dia. Itulah jenayah yang paling berat, ubah kitab suci. Tempat kita pun apa ada dah jenis ubah kitab ni. Karut sungguh. Ada dah. Terkejut juga. Bunyi mufti pun terlibat hal tu sakit perut kita nak. Dia tak boleh ubah kitab orang ni berdosa besar. Itu termasuk jenayah ilmu. Kalau awak nak ubah, awak buat sendirilah kitab tafsir. Tak payah dia ubah orang. Ni bagi saya ni perangai Yahudi. Inilah Yahudi. Jenayah berat tu. Tuhan dia pun mati dah. Tuhan dia pun mati dah tu. Tiba-tiba kita nak ubah kita. Kejut juga saya tengok. Allah kata sanggup lah. Atas nama hak cipta tu. Padahal itu hasil karya individu tu. Yang tasihan siapa dia? Mufti Kelantan dulu. Haji Muhammad Nur. Haji Nur Tok Peti Kelantan panggil. Dia boleh ubah. Tuhan dia mati dah. Nak buat macam mana? Dahsyat dah. Semata-mata nak supaya sesuai dengan pemahaman dia. Berdosa besar tu. Tak boleh. Sebab tu guru saya Maulana dulu bila ada beberapa orang pentasih yang nak tasih karya Dr. Yusuf Zaki Yaakob kan. Dia tafsir apa tu dia tulis tu? Tafsir Zilalil Quran, dia terjemah. Guru saya pesan kepada penyemok ni, jangan ubah walaupun satu patah kata. Kalau salah pun biarlah. Kalau kita rasa salah kita buat ta'liq di bawah. Orang panggil tahqiq ta'liq hasyiah dia, nota kaki lagi. Tak apa tu tak apa. Jangan kita ubah. Takut kita tak faham maksud dia. Tapi puak-puak ni ubah. Huduhlah pengangar ni. Huduh pengangar tu. Dalam bab ilmu dia panggil jenayah tu. Dan itulah sebab Yahudi ni dikutuk oleh Allah. Dia ubah kita. Jangan ubah. Kalau kita rasa kita ni kita buat sendirilah kita. Tak perlu ubah orang. Sebab tu saya kalau dia buat ta'liq tak apa. Orang akan tahu rupa ni bukan penulis ni. Maksud ni. Hak ni muhakkik. Ataupun muhasyi tu. Yang buat nota kaki. Tak apa tu. Tak boleh. Misalnya kalau kita baca kita tak apa. Kita kata maklumat dia tak lengkap. Kita buat nota kaki. Tu tak apa. Orang akan tahu. Nota kaki tu bukan penulis asal. Tak timbul fitnah di situ. Baik. Jadi puak-puak ahli fuqaha dia yang dipanggil Rabbani. Hak ni lah hak susun. Al-lafu ni susun.
kitab Talmud itu. Dan mereka juga, golongan Rabbaniyun, golongan fuqaha Yahudi daripada mazhab Farisiyun ini, ataupun Rabbaniyun ini, mereka ini, mana bercanggah secara total dengan kumpulan tadi. Mereka ni antara kelompok yang berpegang teguh dengan kesucian Taurat, Talmud. Dan mereka mengira bahawa Talmud itu adalah wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Hak ni memang dia anggap suci pula. Hak tadi tidak anggap suci pun. Tetapi dia tidak ditulis. Cuma diterima secara safawi daripada guru ni kepada guru ni. Sekadar itu saja. Dia percaya, hak tu pun dia percaya. Sebab ada setengah Yahudi, dia hanya percaya yang tertulis. Dia tidak percaya yang syafawi. Hak itulah saya sebut. Biarlah kita nak sebut. Memang kita nak bicara ajaran salah pun. Jadi kalau tersalah tu jangan, kalau tersalah sebut tu jangan kecil hatilah. Sebab kita nak bicara ajaran salah. Kalau tersalah pun tak apalah. Tersalah sebut. Ni pun kira-kira tersalah sebut lah ni. Teruk dia. Dia ada beberapa orang yang dipanggil Habib lah. Mari di Malaysia kita ni lah. Bila ditekan, ulama kita tanya dia. Banyak hadis-hadis yang dia bawa tu, ulama tak tahu hadis. Tak ada dalam kitab. Apa dia jawab? Dia kata hadis yang dia bawa ni hadis yang terima secara syafawi. Sebiji sama ni. Syafawi ni apa maksud? Dia terima daripada guru dia, tak tertulis. Sebab tu tak ada dalam kitab. Tapi oleh kerana dia terima ni daripada keturunan Rasulullah yang bawa hadis ni, termasuk dia lah keturunan Rasulullah tu, maka mesti terima. Kalau ajaran Islam lagu tu hadrat, dia buka ruang kepada penipuan secara besar-besaran tu. Kita ni nak tengok dalam kitab mana kita nak nilai riwayat tu. Jadi nak nilai macam mana? Tak ada dalam kitab. Tapi dia masih lagi dengan yakin sebut, ini antara riwayat yang diterima secara syafawi. Tak ada dalam kitab. Kalau tak ada dalam kitab ni hadirat, tak boleh terima dalam agama kita. Sebab tu hadirat kena belajar. Kena belajar kitab-kitab 3 kurun pertama. Kena tahu tu. Kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Inilah kurun Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, imam-imam besar dalam pelbagai disiplin ilmu ni. Zaman 3 kurun pertama ni. Sehingga ulama berani sebut, kalau hadis tu tidak ditemui dalam kitab yang ditulis pada 3 kurun pertama, maknanya hadis tu palsu lah tu. Banyak hadis tahun keempat, pada kurun keempat baru ada. Misalnya, sebagai contoh. Ni kitab ni bukan kitab kita, kitab Syiah, tapi dianggap sesuci Bukhari. Bahkan kitab tu himpunan khutbah-khutbah dan wasiat-wasiat Sayyidina Ali. Dan kitab tu dari segi sastra dianggap sebagai kitab sastra Arab. Orang belajar sastra dia akan baca kitab tu. Tapi tu kitab Syiah. Bahkan ulama Islam pun buat syarah kitab tu dari sudut bahasa. Dr. Yusuf Qaradawi kata, tak mungkin kitab ni daripada Sayyidina Ali. Sebab apa? Bahasa tu tidak bahasa zaman Nabi. Bahasa tu tidak bahasa zaman sahabat. Tu. Dia kena tahu tu. Apa-apa gitu. Sebab tu hadis-hadirat. Hadis-hadis banyak hadis tu tak kopi. Hadis tu tak apa lagi. Hadis tu tak banyaklah, tak nasabah lah. Teruk malah kalau sebut panjang cerita lah. Dalam internet ada berlaku tu. Boleh jumpa. Ni pun. Mana pupuk dia ada juga percaya pada syafawiyah tu. Al-ahadithus syafawiyah. Hadis-hadis yang tidak dibukukan. Tapi dia bergerak melalui lidah ke lidah. Ini. Dalam Islam tak boleh begitu. Selepas berlaku dah proses tadwin, penyusunan dalam buku, kena rujuk di situ. Kalau yang tidak ada tu, maknanya perkara itu tidak ada lah hakikat. Sebab tu saya mudah untuk orang kapur ni kita bui perkara yang logik. Kalaulah satu amalan Nabi tu memang betul-betul ada sungguh zaman Nabi sahabat, ulama akan tahu. Kita akan tahu hak belajar ni. Ni tak ada nak rujuk tak boleh. Itu masalah tu. Tiba-tiba ajaran tu besar. Diamalkan secara besar-besar. Zaman Nabi tak ada. Tak ada dalam kitab. Di Indonesia ni hati-hati. Saya pun tak bawa kitab tu. Di Indonesia mungkin sesi lepas ni saya buat contoh saya tu. Terkejut 130. 100 berapa? Hampir 130. Salat sunat yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Sehingga dibukukan. Dan buku tu pihak Abim adalah seorang sahabat daripada Abim, dia bagi pada Ana. Dia kata, tengoklah Ustaz, dia lagu mana kitab ni? Ada semua. Semaya khusus
supaya dapat bermimpi bertemu dengan ibu bapa. Ada semaya khusus. Semaya khusus untuk bermimpi melihat Allah. Ada semaya khusus. Teruk ada tidak? Tu. Oh, kitab tu Hazrat. Saya yakin kitab tu kalau orang kita ni terima ajaran sampai satu tahap, dia akan bawa kita. Sebab saya pernah jumpa. Cuma bukan lengkap gitu. Saya jumpa satu buku kecil, kutai buku kecil, nipis lah. Dalam tu ada sebut salat selepas kencing. Ada salat selepas kencing. Salat tu sebenarnya ada dalam buku yang tebal tu saya sebut tadi tu. Ada dengan kaifiat 2 rakaat, baca ayat ni, doa gini. Dia panggil salatus sunnatil bauli. Salat sunat kencing. Aduh, Baik. Dan mereka kufur, mereka tidak terima. Dan mereka tidak terima. Mereka kufur mereka tolaklah setiap orang yang tidak beramal dengan perintah-perintah Talmud sama ada dari sudut nas ataupun makna. Jadi mereka wayukafiruna silap ni, bukan wayakfuruna, wayukafiruna kullah. Mereka mengkafirkan. Jadi puak-puak Farisiun dan Rabbaniun ni mereka mengkafirkan setiap orang, sesiapa saja dari kalangan mereka yang tidak patuh kepada perintah Talmud. Sama ada secara harfan wa ma'nan. Secara nas, secara lafaz ataupun secara makna. Itu yang pertama, sudut yang pertama. Sudut yang kedua, ni dia. Tak apa ni kita ada bab khusus. Cuma di sini dia sebut ni akidah besar. Annaha tu'minu birraj'ah fata'taqidu anna as-salihin minal amwat sayuntasharuna fi hadhihi al-ard liyashtariku fi mulki al-masih al-muntazar alladhi yaz'umuna annahu sayati liyunqidha an-nas wa yudkhilahum fil diyanati al-yahudiyyah. Golongan Farisiun ataupun Rabbaniun mereka beriman dengan akidah raja'ah. Apa makna akidah raja'ah ni? Iaitu satu kepercayaan bahawa orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan di muka dunia sebelum kiamat supaya mereka terlibat dalam kerajaan Masih al-Muntazar. Masih ni makna Imam Mahdi lah. Imam Mahdi dia tu. Imam Mahdi. Yang mana mengikut dakwaan mereka, Imam Mahdi itu dia akan lahir di akhir zaman untuk menyelamatkan manusia dan memasukkan manusia ke dalam agama Yahudi. Jadi antara tugas Imam Mahdi Al-Muntazar ini, dia akan paksa manusia, khususnya orang Arab. Itu kalau sebut dalam kitab Syiah lah. Maklumat ni diambil dalam kitab Al-Asfar Al-Muqaddasah, kitab-kitab suci orang Yahudi, ditulis oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi. Boleh rujuklah kitab dia. Baik. Kita ambil lagi sedikit. Baik, aktiviti ataupun tempat operasi lah kalangan Yahudi Farisi ini ataupun aktiviti dia, bagaimana cara dia berfikir. Tu. Dari segi pemikirannya, dia hanya tumpukan kepada idea saja. Dalam bab berfikir, dia tidak gerakkan pengikut dia supaya memberontak. Makna dia tolak secara total ni, Thauriyah ini, revolusi ini. Dia tolak. Cuma dia hanya melatih berfikir. Kita kena banyak berfikir. Bagaimana nak menarik manusia supaya masuk fahaman kita. Fikir secara damai. Itu. Baguslah di sudut tu. Tapi dia tolak tu ni. Dia tak terima semua. Mereka langsung tidak terlibat dengan gerakan-gerakan yang ada unsur kekerasan, Hanifiyah. Tetapi mereka menumpukan seluruh tenaga mereka untuk menafsirkan Taurat dan membuat nota kaki terhadap Taurat. Ta'liq tu saya sebut nota kaki. Mereka buat komentar. Maknanya dia buat kajian. Dan saya dapat maklumat dalam beberapa buku yang saya baca, puak-puak dia ni ada terlibat buat kajian kitab Bukhari. Dia sekitar 8 orang. Dululah. Sekarang ni saya tak tahu mungkin mati dah. Khusus dibayar oleh pihak kerajaan. Dia ni orang golongan cerdik lah di kalangan puak dia. Dia buat kajian tentang kitab-kitab Ahli Sunnah, khususnya yang dianggap kitab wahyu
yang utama selain pada Quran tu kitab Bukhari, Muslim dan sebagainya. Dan sebenarnya ada kitab Bukhari yang dicetak tak silap saya di Beirut. Inilah hak saya sebut tadi. Kalau tempat kita ni, puak-puak yang perangai huduh ni, dia ubah kitab Pimpinan Ar-Rahman itu. Puak-puak sana dia ubah. Dia bila sampai, bila tulis Saidina Ali, dia Ali alaihi salam. Sedangkan alaihi salam ni laqab itu untuk Nabi, untuk Rasul. Mana ada dalam Bukhari begitu? Tapi cetak apa? Siapa yang cetak tu? Hak tu ulama kita kata bahaya ni. Makna dia cuba nak mendekatkan kita dengan faham Syiah lah tu. Supaya hak tadi hak ubah. Ayat berapa? Ayat 4 dalam surah Taha dah. Ayat 4 dalam surah Taha. Istiwa alal arsh tu kan. Dia buat istiwa tu dia kata bersemayam. Beristiwa. Bukan bersemayam, beristiwa. Abdullah Basmih tu asal ni dia buatnya bersemayam lah. Dan itu yang disasih oleh mufti almarhum mufti Kelantan tu. Mufti Muhammad Nur itu. Syekh Muhammad Nur itu. Dia ubah tu. Apa tu? Dia ada maksud dia kan. Sebab istiwa tu tak boleh terjemah bersemaya. Itu jadi mujassimah, musyabbihah, macam-macam lah dia kata. Bahasa Quran tu. Bahasa Arab, dah kata nak pakai bahasa Arab. Istiwa tu makna bersemayam. Bersemayam macam mana? Wallahualam. Kita tahu sebab Nabi tak sebut. Quran tak sebut. Begitu saja. Itulah sebenarnya maksud laisa kamitsli syai' itu. Itulah maksud sebenarnya. Kalau almarhum Tuk Guru Mufti Besar Kelantan mudah ya. Dia kata sama dari segi bahasa tidak jadi masalah. Makna tu. Kaki tangan kerja macam mana? Cuba kaki tangan kerja. Kaki tangan kerja. Sebab kita tengok kaki kita gini, kaki tangan kerja ni macam mana? Ada mata kah? Kaki kursi. Kaki juga. Kalau kira dari sudut semata-mata lafaz zahir gitu, tidak tak hidup kita. Mana boleh guna pada kaki tangan saja, pada kursi. Kursi mana ada kaki? Kaki yang sesuai dengan kursi tu lah. Kalau kita kecek kasar dia mahu lah. Apa ya awak ni bodoh sangat. Nah kita kata. Kalau kita kata gitu kau kasar sading. Sebab tu saya tak kata Hasani itu contoh saja. Masalahnya dia kata kepada orang macam-macam. Siapa kata kafir tu yang kita tak mahu tu. Sebab tu tak boleh kena jaga Baik, cuba tengok lagi. Teruk akhir kita akan baca terkejutlah kita bila kita tengok ajaran Yahudi tu ada dalam Syiah, lepas tu ada dalam kalangan masyarakat kita perangai Yahudi. Kita duk baca Quran sebut Yahudi Allah laknat, tak tahu perangai Yahudi macam mana. Akhir sekali kita ni lama dah ada perangai Yahudi. Padahalnya baca Quran tu nak tahu tu Quran ni kan dia bagi cermin diri. Kita nak cermin diri kita dengan Al-Quran. Sebab Quran tu dia ada akhlak. Wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi tu Quran tu lah. Jadi kamu boleh jadikan Quran sebagai cermin diri kamu. Kalau tak sama dengan Quran, tak akan sama dengan ajaran Nabi. Mudah. Agama kita ni dia jelas. Jelas. Baik, tak apalah. Selain daripada itu, jadi aktiviti puak-puak Farisiin ataupun Rabbani ini, mereka lebih menumpukan kepada kajian teks lah. Mereka buat kajian terhadap Taurat, membuat komentar. Dan Syiah kelompok Farisiun ini, mereka mahu mana-mana orang dari kalangan Bani Israel supaya mereka berpegang teguh kepada akidah yang lama, akidah Nabi Musa lah. Yang mana itulah pegangan datuk nenek moyang mereka sebelum jatuhnya kerajaan mereka di Palestin itu. Penting Palestin bagi orang Yahudi kalau kita baca dalam kitab, sebab itulah asalnya dia kata. Kan Nabi Isa kan, lepas dia daripada Mesir dia lari pergi ke mana? Palestin lah. Selepas dia berjaya selamat daripada dikejar oleh Firaun, terbelah laut, dia pergi Palestin. Di situlah. Sebelum itu, kena pegang yang itulah. Sebelum jatuh kerajaan Palestin tu. Dan siapa dia yang tanya pun ni? Saya pun tak ingat sebab kita pun tidak pernah buat kuliah. Saya klik rujuk lah. Rupanya sebenarnya Palestin pun pernah dijajah pun oleh Rom ni. Cuma selepas Nabi Isa dah. Cuma sebelum tu tak ada. Selepas Nabi Isa tu ada. Tak apalah, kita sambil-sambil baca ni kita belajar. Begitulah.
Dan mereka di golongan Farisiyun ini, mereka tidak terima. Yu'ariduna, mereka tidak terima para nabi yang lahir selepas Nabi Musa. Mereka tak terima. Sebab tu mereka tolak Nabi Isa. Mereka tak terima. Para Nabi Isa ni Bani Israel. Nabi Isa ni Bani Israel. Dia tak terima. Sebab dia nak terima Nabi Musa. Bahkan mereka yu'ariduna al-anbiya alladhina zaharu fi fatratil asri wa ba'di. Mereka menolak para nabi yang muncul selepas zaman pengusiran. Ingat saya sebut tu. 570. Ni mengikut satu pendapat lah. Pada tahun 570 sebelum Nabi Isa dilahirkan, mereka dihalau pergi ke Babil. Ingat tak? 2 kali berlaku pengusiran. Pengusiran pertama tu setengah ulama kata 70 tahun. Diusir pergi ke Babylon tu, mereka dijadikan hamba abdi, bekerja tanpa gaji. Tu. Selepas tu berlaku pula 2 kali. Lahir selepas tu lah. Ataupun zaman ketika Yahudi diusir, dan selepas mereka diusir. Mereka tak terima. Sebab antara Nabi Musa ni, dia ada Nabi-Nabi selepas tu. Mereka tak terima semuanya. Ini teruk ni. Sebab itulah dalam Quran apa sebut. Nabi Musa kamu terima atas dasar apa? Atas dasar dia dilantik oleh Allah. Taurat diterima oleh Allah. Nabi lain sama ya. Nabi Isa pun dilantik oleh Allah. Injil tu pun daripada Allah juga. Quran pun dia tak terima. Tapi dia tak boleh nak berhujah dengan Nabi, dia mati di situ. Sebab itulah hakikatnya dia tak terima juga Nabi Musa pun. Sebab lah dia sebut tentang keturunan Rasulullah, percaya pada Sayyidina Husain Hasan. Dia tak ikut juga ajaran Sayyidina Husain Hasan. Sayyidina Husain Hasan ni sahabat. Bukan sekadar cucu Rasulullah. Sahabat. Ada kelebihan sebut dalam hadis. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menyebutkan Sayyidina Hasan, antara Sayyidina Hasan lebih utama daripada Sayyidina Husain. Dalam hadis-hadis. Mereka bukan nak ikut pun, kalau ikut betul. Bahkan mereka bunuh Sayyidina Husain tu. Mereka lah bunuhnya. Baik. Dan mereka berpegang dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Sebelum Nabi Musa. Nabi Musa ke atas. Itu mereka terima. Dan perkara ini mereka sangat tekankan dalam ajaran mereka. Dan mereka berpegang teguh dengan adat resam mereka. Maknanya daripada Nabi Musa ke atas, itu mereka terima. Ni pokok ni. Yahudi, Farisiyun dan Rabbani. Selepas daripada Nabi Musa, mereka tak terima. Dia tolak semuanya. Begitulah kan. Dah ingat ke? Saya ambil satu lagi. Okey. Dia sebenarnya dua ni habis ni ringkasan saya baca lah. Sebab ini tidak sedikit saja maklumat. Yang keempatnya al-ananiyah awil qurraun. Ni puak-puak Yahudi ananiyah ataupun qurraun. Mereka ini dinisbahkan, kumpulan mereka ni, kelompok Yahudi ananiyah dan qurraun ni, mereka dinisbahkan kepada seorang lelaki yang dipanggil Anan bin Daud. Siapa Anan bin Daud ni? Salah seorang ulama Yahudi di Baghdad di akhir kurun ke-8 selepas kelahiran Nabi Isa. Ni. Mereka tidak mengiktiraf kecuali perjanjian lama sebagai kitab suci. Hak lain mereka tak iktiraf. Perjanjian lama makna hak berkait dengan Nabi Musa saja. Dan mereka juga tidak terima mana-mana kitab yang diriwayatkan secara syafawi. Dia tak terima. Tadi kan saya sebut syafawi. Mereka juga tidak terima Talmud. Tak terima Talmud. Pelik juga tu. Tak terima Talmud. Pada Talmud Nabi Musa juga. Dia tak terima. Dia tidak iktiraf. Tapi dia terima perjanjian lama. Dia gini apa beza perjanjian lama dengan Talmud ni? Talmud ni dia antara wahyu terakhir kan. Perjanjian lama ni mereka awal. Wahyu, orang panggil apa? Wahyu awal yang diterima oleh Nabi Musa. Wahyu akhir disebut Talmud, khususnya berkait dengan syariat lah saya sebut tadi. Mereka tak terima. Sebab dia kata ini banyak diterima secara syafawi saja. Baik, tak apalah. Jadi golongan Ananiyah dan Qura'un ni, mereka berbeza dengan semua Yahudi berkenaan dengan hari Sabtu. Kan? Yahudi kan dia sinonim dengan hari Sabtu. Ya, cerita hari Sabtu tu hari cuti dia. Dan perayaan adalah agama mereka. Mereka tak samalah. Akan datang kita bincang lah. Ni secara sepitah lalu saja. Mereka melarang, maknanya haram dalam ajaran mereka makan burung, kijang, ikan dan belalang. Tali. Kalau mereka, dan ada binatang yang
halal tapi kena sembelih. Dia sembelih di mana? Bukan sembelih di halak, dia panggil halak. Dia sembelih di qafa. Qafa ni tekak bahagian atas ni. Tolu sungguh. Nak macam mana? Qafa ni dia panggil qafa ni. Sini dia panggil halq. Dia tak sembelih sini, dia sembelih ke atas ni. Mampu juga. Berat sungguh. Pelik sungguh. Tapi puak-puak ni dia membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Dalam tak apalah dia sejauh mana dia membenar semua sekali ke tidak, cuba kita tengoklah. Dalam bab nasihat-nasihat dia ambil kata-kata Nabi Isa dari sudut nasihat, dari sudut pedoman itu dia terima. Kerana bagi mereka kenyataan Nabi Isa yang berbentuk nasihat, kata-kata nasihat, pedoman-pedoman, mutiara kata itu tidak bercanggah dengan Taurat langsung, bahkan mereka memperakuinya. Dan mereka mengajak manusia supaya terima ajaran Nabi Isa dari sudut itu, dari sudut kenyataan Nabi Isa, dari sudut nasihat-nasihat, itu dia terima. Dan mereka ini antara Yahudi yang menerima Taurat. Ni contoh Yahudi yang terima Taurat. Yahudi sekarang tak terima apa ni? Taurat, yang terima Taurat dan juga apa ni? Nabi Isa tu lah. Taurat tu tak apalah dia terima. Tu. Wa huwa min Bani Israil al-muta'abbidin bit Taurah. Dia ni antara Bani Israel yang terima Taurat secara keseluruhan. Tak kiralah penyanyian Talmud ke, dia terima semua. Tu. Baik. Tetapi pupuk dia pun ada khilaf juga. Dari segi takrif dia tak terima. Tak apalah. Saya nak ayatnya dia ni Yahudi ni cukup bercelaru kalau kita baca secara detail lah. Cuma ni ringkas saja. Dan mereka terima orang yang menerima Taurat dan orang yang menyahut ajaran Nabi Musa. Cuma mereka tidak memperakui tentang kenabian Nabi Isa. Dia tak percaya Nabi Isa, tapi dia terima ajaran Nabi Isa dalam bahagian-bahagian tertentu. Okey. Ada dua lagi, dia 6 dua lagi. Dua ni pun ringkas benar ni. Kita pun habislah sebab sesi akan datang kita akan masuk bincang pula tentang secebis ataupun sekelumit sejarah bila bermulanya Yahudi bermusuh dengan Islam. Cuma saya nak baca ni, kita habiskan di sini sedikit lagi. Kelompok yang kelima dia panggil Al-Katabah. Ini pokok intelektual di kalangan Yahudi. Katabah ni maknanya menulis, pokok penulis ataupun nasakh yang menyalin kitab-kitab. Tu. Mereka ni dipanggil Katabah, Yahudi Katabah. Disebut Yahudi dengan nama Katabah kepada dinisbahkan ini kepada hukama, orang-orang cerdik pandai, awis sadah ataupun pemimpin-pemimpin. Dan mereka ini golongan-golongan ilmuwan di kalangan Yahudi yang disebut pokok Katabah ni, pemimpin-pemimpin agama mereka tu dia panggil abun. Abun ni father lah kita kata. Ayahanda, dia panggil nak hormat kepada agamawan dia. Mereka ini adalah kumpulan Yahudi. Mereka ini adalah kumpulan Yahudi yang mana tugas asas mereka, ni pokok ni. Ni pokok Yahudi, dia tak lama pokok ni. Sebab pokok Yahudi yang bernama Katabah ni terdiri pada orang cerdik pandai. Yang mana tugas mereka asasnya adalah tulis syariat, susun syariat. Ni pokok orang panggil dia. Ni pokok ilmuwan lah. Dan tugas mereka memberi nasihat, memberi tunjuk ajar. Dan mereka ini terdiri dari kalangan Farisiyin. Mereka ni ada juga. Jadi pokok Farisiyin, kira tugas khusus ni, tulis kitab, buat syarah kitab ni. Ni dia panggil pokok Yahudi Farisiyin Katabah. Katabah buat dia. Mereka mengiktiraf kitab-kitab Talmud. Antara wahyu akhir Nabi Musa tu. Dan mereka merujuk kitab Talmud dalam bab ibadat dan muamalat mereka. Berbeza dengan pokok Saduqiyun tadi. Mereka tak terima langsung Talmud itu. Sebab Talmud ni dia ada bagi kepada 5. Takwim, Khuruj, Al-Lawiyin, Al-Adad dengan At-Tathniyah. Ini satu-satu ni dia ada bincang khusus pula. Kita tidak bincang di sini. Yang terakhir, kelompok terakhir, Muqarabah dan Yuza'aniyah. Al-Muqarabah wal Yuza'aniyah. Mereka dinisbahkan pada Yuza'an. Dia ni daripada kabilah Hamdan. Kalau kita
Tarik dalam internet tu mudahlah. Kalau dalam kitab pun ada. Sebab dengan saya tu ada istilah-istilah Yahudi. Dia kitab khusus istilah Yahudi. Kita tak ingat istilah Yahudi ni boleh rujuk di situ. Cuma ni dia ni dari kabilah Hamdan. Ada juga pendapat mengatakan nama sebenar Yuza ni Yahuda. Siapa Yahuda ni? Anak Sam bin Nuh. Itulah. Sam bin Nuh ni ada ramai anak. Ni anak kedua Sam bin Nuh. Nama Yahuda. Ada yang kata begitu. Jadi kelompok Muqarabah dan Yuza'aniyah ni mereka menggalakkan masyarakat Yahudi hak di kelompok mereka supaya hidup zuhud, banyakkan solat, mereka larang makan daging dan juga arak. Tengok daging tak boleh makan. Sebab apa kita nak hidup agama ni kena tolak dunia. Zuhud, banyakkan solat, larang makan daging dan juga arak. Arak tu ialah dan telah dinukilkan daripada kelompok ini sebilangan besar pendakwah-pendakwah mereka. Mereka mendakwa bahawasanya Taurat ini ada tafsiran secara zahir dan ada tafsir secara batin. Tu ini. Inilah orang panggil batiniah. Asal batiniah ni. Cuba tengok di Indonesia. Buka dalam internet. Muka internet, zaman internet ni kan. Makna rujuk kita tak ada. Di Indonesia ni ada Nabi. Sampai hari ni ada lagi. Besar Nabi tu. Besar itu tu. 2 kali meja, pusat tubuh dia. Nabi Indonesia. Tapi dia bebas sebab apa? Sebab dia tidak mengancam negara. Dia bayar cukai. Mungkin sistem Indonesia ke dia Pancasila tu dia tak kira. Sampai dia dibenarkan, diinterview dalam TV Indonesia. Jadi host tu tanya dia. Yalah setiap Nabi ni ada mukjizat dia. Ada kitab suci. Mana kitab suci awak? Dia kata Quran. Quran. Itu kitab suci dia kata tolong sungguh Nabi ni. Ni Nabi Talut. Macam mana? Dia sebut. Dia kata Muhammad, dia hanya menghuraikan Quran secara zahir. Saya diberi autoriti oleh Allah untuk menghuraikan secara batin. Itulah buat batinnya. Wa tanzilan wa ta'wilan. Dan mereka mendakwa Taurat itu mana diturunkan, ada diturunkan oleh Allah, mana kita terima seadanya, dan dia ada juga perlu ditakwil. Tak boleh terima zahir begitu. Jadi kebanyakan Yahudi, umumnya Yahudi berbeza-beza dalam bab takwil. Takwil ni perangai utama Yahudi, tapi takwil mereka tidak terkawal. Kita Islam ada juga takwil. Tetapi takwil dengan dalil. Kena takwil. Misalnya ayat, contoh ayat lah, contoh ni nak. Misalnya kita kata man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Sesiapa yang hidup di dunia buta, maka di hari akhirat lebih buta lagi. Kalau tak saya takwil nak pakai zahir gitu, nyanyi orang buta. Orang buta kata beratlah dia kata Quran ni. Makna kita lebih buta. Ni buta tak nampak gapo ni gelak lemak. Hari akhirat lebih buta lagi. A'ma tu dari segi bahasa. Mana buta mata? Tak boleh nak pakai zahir tu. Ni tu dia kenapa buta tu buta ain basari, buta mata hati. Bukan buta mata ni. Kalau bukan buta mata ni nanya. Nanya orang buta. Cik Atimna ni. Wa khalafahum fit tashbih. Begitu juga dalam bab menyamakan Tuhan dengan makhluk ni. Jadi puak-puak Muqarabah ni dan juga Yuza'iyah ni dalam bab takwil mereka tidak sama dengan takwil Yahudi lain. Juga dalam bab takwil, dalam bab tashbih dia tak sama dengan Yahudi lain. Dalam bab tashbih. Cuma tak sama bagaimana itu pendetailan di tempat lain. Dan dia ni tadi. Kumpulan ni Muqarabah Yuza'aniyah ni dia lebih cenderung kepada qadar. Wa ma la ilal qadar. Ilal qadar ni maksud dia nak tak percaya kepada takdir. Dan dia menyabitkan perbuatan adalah hakikat bagi hamba. Hak kita buat ni kita yang cipta, tak berkait dengan Tuhan. Tu ini faham apa pun dia. Dan dia bincang juga tentang qadar pahala, qadar seksaan. Dia bincang tu tidak melalui nas. Kita tak bincang tentang sebanyak mana orang boleh pahala. Sebab itu termasuk perkara raib. Dia bincang. Qadar pahala sebanyak mana. Qadar ikut. Tanpa nas. Kita nak sebut pahala dosa ni mesti ada nas. Dan mereka melampau dalam masalah ni. Baik, yang terakhirnya. Perenggan terakhirlah ni kata. Inilah kata penulis Abdullah Al-Jumaili. Dia kata inilah sebahagian pecahan-pecahan Yahudi yang masyhur. Dan yang saya sebut itu adalah prinsip-prinsip utama kelompok-kelompok 6 kelompok ini. Sesungguhnya daripada 6 kelompok inilah dia telah berkembang
Yahudi itu berpecah kepada banyak lagi firqah-firqah yang lain, yang mana kalau nak sebut dalam kitab ni memang tidak di tempat dia lah. Ni kena bincang dalam kitab lain. Sebab dia bukan maksud perbincangan nak bincang Yahudi secara khusus. Tidak. Kalau nak bincang dari segi sejarah, dia ada khusus pula sejarah Yahudi. Tebal pula kitab tu. Nah, kalau nak tahu kena baca lain lah. Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Cumanya untuk sesi akan datang kita akan bincang pula perbincangan yang ketiga dari sudut sejarahnya. Yahudinya mula memusuhi Islam ni bila? Apa sebab? Bila? Apa sebab? Dan di sini dia nyatakan perkara-perkara yang berkaitan. InsyaAllah kita akan bincang dalam sesi akan datang. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.